Ustazah, ya Allah, Ustazah. Maaf sangat-sangat saya lambat hari ni. Ya Allah, Syafiqah, kenapa lambat masuk kelas hari ni? Kita dah nak mula menghafal dah ni. Okey, Ustazah. Ustazah, saya pun nak start hafal ni. Baik, tak apa. Okey, jom. Boleh mula hafal sekarang. Boleh mula hafal sekarang, Ustazah. Jom kita masuk kelas, Ustazah. Baik. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon SPM 2022. Apa khabar semuanya? Seperti biasa, anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam Sukses SPM 2022. Menariknya hari ini, kita nak belajar mata pelajaran Hifzul Quran untuk murid-murid tingkatan 4 dengan topik kita Juzuk 21, Alif Lam Mim, bukan satu huruf. Tapi siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini? Jom kita saksikan dahulu profil guru. Bersama sekali lagi dalam Sukses SPM 2022 dan hari ini kita bersama dengan ustazah kita yang hebat orangnya, Ustazah Najwa Musa daripada Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang, Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah. Ustazah sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah comel hari ini Ustazah. Alhamdulillah. Kan ceria ni Ustazah. Jadi kami pun nak belajar tentang topik ini daripada Ustazah. Tapi sebelum Ustazah, bukan kita berdua sahaja di studio. Bahkan kita ada murid-murid di Google Meet. Mungkin Ustazah boleh memperkenalkan mereka. Baiklah. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Najwa bersama dengan anak-anak murid saya dari SBP Integrasi Rawang. Yang pertama, Amira. Assalamualaikum Amira. Okey. Okey, kedua, anak anda Nurin. Ahlan. Seterusnya, anak anda Nur Adriana dan juga Nur Akila. Baik, itu dia murid-murid kita di Google Meet yang akan bersama dengan kita dalam kelas pada hari ini. Tapi saya yakin semua murid-murid kat luar sana pun turut bersemangat untuk belajar mata pelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini tentang pengenalan surah As-Sajdah. Mungkin Ustazah boleh mulakan? Baiklah, terima kasih pada Syafiqah. Okey. Alhamdulillah, hari ini anak-anak pelajar akan bersama dengan Ustazah dengan topik hari ini iaitu Juzuk 21, ya, silibus tingkatan 4 yang mana hari ini kita akan belajar Alif Lam Mim, bukan satu huruf. Ya, Syafiqah, bukan satu huruf Syafiqah. Kenapa bukan satu huruf? Kalau dibilang dari sini berapa hurufnya Syafiqah? Kalau Ustazah tanya saya bilang ada 3 huruf dekat situ. 3 huruf. Sebenarnya Syafiqah ada kaitan dengan fadilat membaca Al-Quran. Kerana apa? Ada hadis menyatakan Ibnu Mas'ud meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bersabda bahawa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Di sini nak terangkan apa sebenarnya Syafiqah? Bahawa sebut alif lam mim sahaja ada 30 pahala yang kita boleh dapat daripada membaca Al-Quran. Wah, Masya Allah, menariknya. Ya, betul tu kan? Betul Ustazah. Betapa pemurahnya Allah itu kepada hamba-Nya. Alif lam mim saja kita dah collect 30 pahala. Betul tak? Betul. Baiklah, seterusnya apa kaitannya Alif lam mim ini dengan tajuk pelajaran kita pada hari ini? Ya, anak-anak, Alif lam mim ini terdapat surah-surah yang bermula dengan Alif lam mim. Ya, Syafiqah tahu tak surah-surah apa yang terdapat Alif lam mim di awal ayatnya dalam juzuk 21? Okey, dalam juzuk 21. Saya tahu dalam juzuk 1. Itu surah Al-Baqarah. Tapi dalam juzuk 21
mungkin saya boleh teka Ustazah. Boleh. Surah As-Sajdah. Betul. Betul. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Tak mengapa. Biar Ustazah beritahu. Okey. Seterusnya surah Ar-Rum. Kemudian surah Al-Luqman. Surah itu bersusun. Ar-Rum, Luqman, As-Sajadah. Tapi pada hari ini kita akan mempelajari surah As-Sajadah. Baik, kami pun tak sabar ni Ustazah. Dipersilakan. Okey. Kita lihat. Sebelum kita mengenali tajuk surah As-Sajadah, kita kena tahu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu yang pertama, murid perlu memperdengarkan bacaan secara hafazan dengan baik. Ya, makna kata memilih pembacaan secara tajwid, memelihara hukum tajwid dengan baik, sama ada dengung, harakat mad, makhraj ataupun sifat huruf. Manakala yang ta'alum kedua iaitu objektif pelajaran yang kedua ialah memahami intisari ayat-ayat hafazan. Iaitu apa? Mengenal pasti kalimah-kalimah pilihan. Iaitu mengeluarkan intisari ayat mungkin yang mempunyai kaitan tentang hukum hakam, pensyariatan ibadah, kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu, penciptaan langit, bumi, syurga dan neraka, juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah. Mari kita kenali surah As-Sajadah. Pertama, surah As-Sajadah ini diturunkan selepas surah Al-Mu'minun. Ia merupakan surah ke-32 di dalam Al-Quran. Dan ia juga merupakan surah Makkiyah. Dibaca pada rakaat yang pertama dalam solat subuh pada hari Jumaat. Terdapat surah As-Sajadah iaitu sujud, ayat yang kita perlu sujud iaitu pada ayat yang ke-15. Seterusnya, ia mempunyai 30 ayat dan ia merupakan surah kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, hebatnya Ustazah. Jadilah itu antara orang kata apa, kehebatan dan keistimewaan surah As-Sajadah itu sendiri. Dan saya yakin ramai murid-murid ini hafal ni surah As-Sajadah Ustazah kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi Ustazah mungkin Ustazah boleh teruskan lagi sedikit lagi? Okey. Okey. Sebelum tu Syafiqah, kita tanya kenapa ia merupakan surah kegemaran Rasulullah? Kerana apa? Di dalam surah As-Sajadah ini ada menceritakan tentang asal-usul kejadian manusia. Ini mengingatkan kita kembali fitrah kejadian manusia. Jadi setiap minggu kita kena recharge, ya. Iaitu sebab setiap hari Jumaat kita ada sujud sejadah bagi menginsafi, ya, dari mana asal usul kita, ya. Surah As-Sajadah ni memang memberi makna yang mendalam, ya. Bukan itu saja, ia mengingatkan kita sebagai manusia iaitu pembalasan, ya, pembalasan yang manusia akan terima hasil daripada jalan yang mereka pilih semasa di dunia. Baik, itu dia pengenalan surah As-Sajadah yang kita belajar untuk segmen kali ini Ustazah. Jadi banyak lagi kita nak belajar, tapi sebelum tu kita bagi peluang untuk adik-adik berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama sekali lagi dalam Sukses SPM 2022 dan hari ini kita belajar mata pelajaran Hifzul Quran dengan topik kita Juzuk 21 Alif Lam Mim bukan satu huruf. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini kita nak tahu tentang hafazan dan fiqh ayat surah As-Sajadah itu sendiri. Jadi mungkin Ustazah boleh terangkan kepada kami. Tapi sebelum tu saya nak tanya Ustazah, murid-murid dekat Google Meet tu masih okey lagi tak? Thumbs up sikit. Okey, itu dia semangat yang kita inginkan pada hari ini. Jadi Ustazah, mungkin Ustazah boleh mulakan? Baiklah anak-anak. Cuba kita lihat, tadi kita dah kenal surah As-Sajadah secara keseluruhan. Kita tak tahu ayatnya bermula macam mana, ya? Alif Lam Mim, lepas tu ayat apa? Jadi kita lihat dulu. Okey, paparan surah As-Sajadah di skrin.
Okey, itu sebahagian ya daripada surah As-Sajadah. Ingat lagi, surah As-Sajadah mempunyai 30 ayat ya nak-nak. Okey, surah As-Sajadah ini ya, pelajaran kita hari ini ialah seterusnya untuk menghafaz surah tersebut. Okey, jadi anak-anak perlu ingat apabila anak-anak ingin tasbih, perlulah memilih cara bacaan tajwid sambil memelihara hukum tajwid dengan baik ya. Ini juga sebahagian daripada surah As-Sajadah. Okey. Baiklah, kita mula talaqi musyafahah dan tasmi'. Okey, kita akan talaqi musyafahah ayat yang sedang Ustazah paparkan ini ya. Okey, sebelum itu ingin Ustazah ingatkan kepada anak-anak pelajar, okey, talaqi ini kita ambil tempo tartil, maratib tartil ya. Okey, kenapa? Kerana tartil ni bacaan dia perlahan ya, dia satu-satu ya, dan menjaga tajwid. Ustazah bagi contoh yang anak-anak pelajar selalu dengar di televisyen ya. Contohnya bacaan Taranum. Tempo bacaan Taranum tidak terlampau laju ya, tetapi mengekalkan hukum tajwid. Okey, mari bersama-sama dengan Ustazah untuk bertalaqi surah As-Sajadah. Baik, jom. Silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Silakan. Okey, kita nak panggil murid-murid kita Ustazah. Ya, betul. Okey, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ahsanti. Okey, kita teruskan ayat ketiga. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Masya-Allah. Tafadhali, siapa? Am yakuluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadhakkarun. Baik, silakan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
Sadaqallahul azim. Syafika, begitulah sedikit ya proses kita bertalaqi di dalam kelas. Baik. Okey. Seterusnya barulah kita boleh tasmik murid-murid ini. Okey. Baiklah anak-anak ustazah sudah bersedia? Baik, semua adik-adik di Google Meet mungkin dah bersedia. Mungkin boleh tutup mata dahulu untuk kita tasmik bacaan kepada ustazah. Jadi, boleh kita mulakan? Tafadhal. Boleh? Alright. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Sadaqallahul azim. Jadi tu ustazah, Ya, bacaan begitulah. tasmik mereka sangat-sangat bagus saya dengar Ya, ustazah. Alhamdulillah. Ustazah pula macam mana? Okey. Terima kasih pada anak-anak. Jadi, talaqi pun sudah, tasmik pun sudah. Mari kita memahami intisari ayat daripada surah As-Sajadah. Silakan. Okey. Baiklah. Kita lihat di skrin. Ustazah sudah menyediakan tema-tema dan merangkumkan ayat-ayat daripada surah As-Sajadah. Okey. Untuk poin 01, saya telah rangkumkan daripada ayat 1 hingga 3 tentang Al-Quranul Karim dan pengesahan kenabian dan kerasulan. Baiklah, boleh anak-anak ustazah berikan kalimah yang boleh dijadikan kata kunci bagi tema ini. Silakan. Baik ustazah, kita nak panggil siapa ustazah? Adriana. Ya, Adriana. Okey Adriana, silakan Adriana. Okey. Untuk kata kunci pertama daripada ayat kedua, Tanzilul Kitab yang bermaksud diturunkan Al-Quran. Untuk ayat ketiga, Am yaquluna naftarah bal huwal haq. Tetapi mengapa mereka mengatakan dia Muhammad yang mengada-adakannya, tidak bahkan Al-Quran itu ialah kebenaran. Alhamdulillah. Ya, Syafika, kita kena tahu kata kunci kerana apa? Soalan banyak. Jadi, kalau kita tahu kata kunci, kita tahu bagaimana hendak menjawab soalan hifzul Quran kertas 1 nanti. Baik. Penting kata kunci itu ustazah. Ya, penting. Baik. Okey. Baiklah, kita teruskan kepada 02, kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta dan mengatur semua makhluknya dari ayat 4 hingga 6. Apakah kata kunci bagi tema ini? Silakan Akila. Baik, silakan Akila. Kata kunci yang pertama daripada ayat keempat iaitu khalaqa yang membawa maksud menciptakan. Kata kunci yang kedua adalah daripada ayat 5 yang membawa iaitu yudabbiru yang membawa maksud mentadbir, dan yang terakhir adalah daripada ayat 6 iaitu alimul ghaibi wasyahadah yang membawa maksud mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nyata. Baiklah, terima kasih Akila. Seterusnya kita pergi kepada 03 iaitu penciptaan manusia dan penganugerahan pendengaran, penglihatan dan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan, apakah kata kuncinya? Baik, silakan. Jadi kata kunci yang pertama daripada ayat 9 iaitu sawahu, maksudnya menyempurnakan kejadiannya. Dan kata kunci yang kedua, waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kami menciptakan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Baiklah, terima kasih. Okey, seterusnya bagi poin 04 iaitu hujah dan bukti adanya hari kebangkitan dan kepadanya lah manusia dikembalikan.
Apakah kata kunci tersebut? Yang pertama, Ataina Musa Kitab, bermaksud diberi kepada Nabi Musa kitab Taurat. Yang kedua, Yafsilu, iaitu Allah memutuskan hukum-hukumnya. Yang ketiga, Yakhtalifu, itu apa yang mereka perselisihkan. Baiklah, terima kasih. Boleh kita teruskan lagi, Syafiqah? Boleh sangat Ustazah. Silakan. Baiklah, kita terus kepada poin 05 ya, iaitu keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat dan balasan orang-orang yang ingkar. Okey, apakah kata kuncinya? Silakan Adriana. Baik, silakan Adriana. Kata kunci yang pertama, Al-mujrimuna nakisu ru'usihim, yang bermaksud orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya. Yang kedua, la'amla'anna jahannama, pasti aku penuhkan neraka Jahannam. Dan yang ketiga, wadzuqu azabal khuldi, rasailah azab yang kekal. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak Ustazah. Itu adalah sedikit ya bagaimana murid-murid mempelajari kefahaman ayat daripada surah yang dihafaz. Baik Ustazah, mungkin Ustazah boleh teruskan kepada slide yang seterusnya. Okey, baiklah. Okey, ini adalah sambungan. Okey, fikul ayat bagi poin 06 iaitu ayat 15 hingga 17. Yang ada ayat sujud sejadah ya anak-anak. Okey, iaitu menceritakan tentang apa? Sifat orang-orang mukmin di dunia dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Apakah kata kuncinya? Mungkin Ustazah boleh kongsikan? Baiklah. Okey, secara umumnya di dalam surah ini seperti mana yang Ustazah sebutkan sebentar tadi, ya, ia mengingatkan tentang fitrah kejadian manusia. Jadi ulang-ulang balik kita menginsafi ya sebenarnya kalau kita memahami kefahaman ayat daripada surah As-Sajdah ini. Baik, yang seterusnya kita boleh lihat Ustazah. 07, 08, 09 tu Ustazah, mungkin Ustazah boleh terangkan? Ya, okey baiklah. Dalam 07 itu menceritakan tentang ganjaran orang yang beriman, balasan kepada orang-orang fasik, hubungan antara dua risalah iaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa iaitu kitab Taurat dan juga sikap orang Yahudi terhadap kaumnya. Okey, seterusnya kepada penegasan kembali tentang tauhid iaitu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan juga penerangan tentang hari kemenangan bagi orang mukmin. Baik, saya rasa semua ayat-ayat ni dia ada orang kata kunci Ustazah. Ya, betul. Kata kunci yang penting yang perlu difahami dan diingati oleh murid-murid sekalian semuanya. Jadi banyak lagi kita nak belajar ni, tapi sebelum tu jom kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali lagi dalam Sukses SPM 2022 dan hari ini kita belajar mata pelajaran Hifzul Quran. Kita nak menghafal Quran dengan tajuk kita Juzuk 21 Alif Lam Mim bukan satu huruf. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar tentang kertas satu Hifzul Quran? Okey, baiklah di sini kita akan mempelajari formatnya dan apakah contoh-contoh bentuk soalan yang murid-murid akan jumpa ketika mereka ditaksir ya pada peperiksaan nanti. Okey, mari kita belajar bersama-sama. Baik. Okey. Okey, ini dia kertas satu Hifzul Quran iaitu ujian lisan hafazan dan kefahaman ayat ya. Okey, kita tengok dulu formatnya dulu. Hifzul Quran merangkumi 80 markah, maafkan saya, 80 markah dan fiqhul ayat sebanyak 20 markah. Jadi jumlahnya ialah 100 markah. Namun begitu kerana ia kertas satu, wajarannya hanyalah 60%. Agak besar juga ya. Okey, mari kita tengok berapakah bilangan soalan yang akan ditanya kepada anak-anak murid ini. Ya, iaitu jumlahnya ialah sebanyak 12 soalan mempunyai 3 aras iaitu aras rendah, sederhana dan tinggi dan tempoh menjawab bagi soalan Hifzul Quran ialah sebanyak 30 minit. Okey, mari kita kenali aras soalan hafazan yang Ustazah sebut sebentar tadi iaitu aras rendah, sederhana dan tinggi. Okey, soalan-soalan yang akan dipilih untuk aras rendah ialah ayat-ayat daripada awal surah dan
awal juzuk. Ia mempunyai 6 soalan dan murid perlu menjawab 5 baris sahaja ya Syafiqah, 5 je untuk dapat markah penuh sebanyak 6 markah. Ya, 1 baris 1 markah. So ekstra 1 lagi tu kita bagi tajwid Syafiqah okey. Seterusnya kita pergi ke arah sederhana. Okey, soalan yang akan ditanya ialah daripada awal makra' ya. Awal makra' mempunyai 4 soalan dan murid perlu menjawab sebanyak 6 baris, okey, dan markahnya ialah 7 markah. Dan jumlah markah bagi arah sederhana ialah sebanyak 28 markah. Dan seterusnya aras tinggi. Ya, soalan yang akan ditanya ialah daripada awal muka surat dan mempunyai 2 soalan sahaja. Murid perlu menjawab 7 baris untuk mendapatkan markah penuh 8 markah bagi setiap soalan. Okey. Seterusnya, begitu juga dengan fiqhul ayat ya. Apa yang ditanya kepada soalan hifzul Quran, itulah juga fiqhul ayat ya, tak berubah. Kalau ayat tu 1 hingga 4, maknanya fiqhul ayat pun akan ditanya benda yang sama. Cuma mereka kena sebut apa yang mereka faham ya. Okey, mari kita lihat kata-kata tugas okey yang selalu ditanya di dalam soalan. Okey, ada 4 jenis ya di paparan. Okey, pertama iqra, sil, a'id dan akmil. Iqra bermakna murid perlu menjawab daripada a'udzubillah lagi. Ya, pentaksir tidak akan menyebut apa pun permulaan ayat. Jadi murid kena terus membaca. Okey. Sil pula ialah murid perlu sambung ya, sambung ayat yang baharu. Pentaksir akan bertanya 1 soalan penuh manakala murid akan menyambung ayat yang selepasnya sehinggalah cukup barisnya mengikut arah soalanlah. Okey, seterusnya ai, makanya murid perlu ulang apa yang dibaca oleh pentaksir. Jadi sebenarnya murid-murid boleh dapat markah dari soalan aid ni kerana daripada kamu ulang soalan pentaksir itu, kamu boleh dapat markah ya. Okey, seterusnya akmil. Murid perlu sempurnakan 1 ayat yang panjang tu, mereka sempurnakan, kemudian mereka akan menyambung ayat yang seterusnya. Okey, itu kata tugas. Mari kita uji bentuk soalan aras rendah. Okey, anak-anak dah faham ya sebentar tadi tentang bentuk-bentuk soalan. Ya, ingat semula aras rendah untuk mendapatkan markah penuhnya ialah sebanyak 6 markah. Jadi mari kita uji. Okey. Sudah bersedia? Okey, dah bersedia? Okey. Okey, dah bersedia tu nampaknya. Okey. Soalan yang pertama, iqra min awal surah As-Sajdah. Okey, silakan. Tafadhali. Siapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Baiklah, terima kasih Akilah. Okey, cuba kita lihat di skrin. Ya, tepat sekali kalau kita lihat ada 5 baris di situ ya Syafiqah. Jadi murid boleh dapat 6 markah penuh. Akilah boleh dapat 6 markah Akilah jika Akilah jawab sebegini di dalam peperiksaan. Okey, baru 6 markah Akilah. Okey, kita teruskan, ada soalan lagi ya, iaitu takallam amma tafham anil ayati sabiqah bil lughah al malayuwiyah.
Okey, ceritakan sedikit kefahaman ayat yang Aqilah boleh ceritakan daripada bacaan Aqilah sebentar tadi. Baik, silakan. Daripada ayat 2, Al-Quran Al-Karim ialah wahyu yang diturunkan daripada Allah. Seterusnya ayat 1 hingga 4 ini juga membicarakan tentang penegasan kenabian dan kerasulan, dan dalam ayat keempat terdapat juga fikul ayat yang membawa maksud Allah SWT menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam masa 6 hari. Baiklah, Alhamdulillah. Sebenarnya Syafiqah, kalau murid tu jawab satu je dah boleh jawab dapat 2 markah ni. Ni tambah markah tu. Tu kena tambah markah bonus ni. Okey, baiklah kita terus kepada aras sederhana ya Nana. Okey. Baik. Kita tengok bagaimanakah soalan yang diberikan. Okey. Sil hadhihi al-ayah bil ayati allati ba'daha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Silakan untuk menyambungnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Allah maftah alaik. Okey. Tu dia. Cuba kita tengok ada 6 baris ya. Jadi boleh dapat markah penuh sebanyak 7 markah. Okey. Soalan fikul ayat. Takallam amma tafham 'anil ayati as-sabiqah bil lughah al-malayuwiyah. Silakan. Keingkaran orang musyrik terhadap hari kiamat. Yang kedua, keadaan dan balasan bagi orang musyrikin yang ingkar terhadap hari kiamat. Alhamdulillah. 2 markah penuh. Okey. Maknanya Ustazah 7 tu tambah 2 markah lagi. Ya, betul tu Syafiqah. Maknanya markah penuh kat situ 9 lah Ustazah. Ya, Baik, betul tu. hebat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita terus ke aras tinggi anak-anak, awal muka surat ya. Okey, contoh kata tugas yang Ustazah gunakan di sini. A'id hadhihi al-ayah thumma akmilha bil ayati allati ba'daha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Silakan. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
Alhamdulillah. Allah maftah alaik. Amin, ya rabbal alamin. Kita tengok markah Masya penuh. Okey, untuk Amira 8 markah Amira. Okey. Okey, kita tengok apakah fikul ayat daripada ayat yang dibaca oleh Amira ini. Okey. Takallam amma Ayat yang tafham. pertama. Okey. Okey. Ayat pertama, orang-orang kafir akan diazab di dunia dan akhirat kerana mereka berpaling daripada ayat-ayat Allah SWT. Yang kedua, penjelasan kenapa Taurat ini diturunkan pada Nabi Musa dan kemuliaan terhadap para pengikutnya. Okey. Markah penuh Syafiqah. Harapnya mereka dapat jawab dalam SPM nanti. Amin, insya-Allah. Bukan murid-murid Google Meet je, tapi semua murid-murid Ya, yang ambil betul tu. mata pelajaran Hifzul Quran, insya-Allah. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini mungkin Ustazah ada rumusan secara ringkas? Okey, baiklah anak-anak, sebenarnya dari sudut Hifzul Quran kertas satu ni anak-anak boleh tahu kemampuan untuk skor markah bagi kertas satu. Kita tengok mana kekuatan kita. Jika aras rendah, apa yang perlu kita lebihkan? Mungkin di awal juzuk ataupun di awal surah. Okey, bila kita sudah kuat di aras rendah, kita akan terus mantapkan hafazan kita dari sudut awal makra', ya, dan seterusnya jika ada masa lagi, kita boleh mantapkan lagi kepada awal muka surat. Itu saja, Mantapkan Syafiqah. lagi. Ya. Kita nak kena mantapkan lagi hafalan kita. Awal makra', awal surah dan juga awal Juzuk. Awal Muka juzuk. Insya-Allah semoga semuanya dipermudahkan. Jadi murid-murid, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Sukses SPM 2022 dan bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah. Dan hari ini kita belajar mata pelajaran Hifzul Quran. Kita nak hafal Quran dan topik kita pada hari ini juzuk 21 Alif Lam Mim, bukan satu huruf. Surah apa tu? Surah As-Sajdah. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini berkenaan dengan kertas 2 Hifzul Quran. Dipersilakan. Okey, baiklah. Kita akan belajar kertas 2, ya. Okey. Mari kita kenali format kertas 2, iaitu ujian tahriri, ya. Ujian tahriri itu bermaksud ujian bertulis. Okey, kertas 1 menghafal dan kertas 2 bertulis. Okey, bilangan soalan yang akan ditanya ialah sebanyak 5 soalan. Namun begitu wajarannya hanyalah 10%, ya. Dan markahnya ialah 30 markah dan masa yang diperuntukkan untuk menjawab ialah sebanyak 30 minit. Okey. Kita tengok sedikit pembahagian kertas 2, ya, pada paparan. Okey, ada aras rendah, sederhana dan tinggi. Masih menggunakan konsep yang sama. Aras rendah terdiri daripada awal juzuk dan awal surah. Mempunyai 2 soalan di situ, ya, dan anak-anak akan dapat menjawab 2 soalan ini dan memperoleh markah 16 markah jika anak-anak dapat menjawab penuh, ya. Dan seterusnya, sederhana, soalan akan ditanya daripada awal makra', mempunyai 2 soalan iaitu soalan 3 dan 4. Okey, dan seterusnya aras tinggi yang terdiri daripada awal muka surat iaitu markah penuhnya ialah sebanyak 6 markah. Okey. Mari kita tengok bentuk soalan kertas 2 dari aras rendah. Okey. Okey, contoh soalan aras rendah. Uktub raqmul ayatil atiyah bil ijabati sahihah. Qala Allah Ta'ala fi suratis Sajdah. Okey. Kita tengok. Okey, ayat tu. Okey, anak-anak kena tengok. Okey, untuk soalan yang pertama. Siapa yang nak menjawab? Okey, Ustazah sebutkan ayat tu, bacakan ayat tu. Okey, kamu sebut nombor ayat tu, ya. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Okey. Okey. Ayat ke-6. Ayat ke-6. Okey, simpan dulu jawapan tu, ya. Ayat ke-6, ya. Okey, seterusnya soalan yang kedua.
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Nombor berapa? Ayat ke-8. Ayat ke-8. Okey, ingat ya. Ingat jawapan masing-masing ya. Okey, seterusnya. Okey, soalan ketiga. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Okey, ayat ke berapa tu? Ayat yang ke-7. 7. Okey, 6, 8, 7 dan yang terakhir. Okey, silakan. Ayat yang ke-5. Kelima. Yalah, kita tengok jawapan bersama-sama ya Syafiqah. Okey, jom betul tengok. tak? Okey. Okay. Al-ijabah 6, 8, 7, 5. Wah, sahih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahih jiddan. Okey. Allah Okey. tahniah. Okey. Okey, baiklah. Tu aras rendah. Mari kita tengok aras sederhana. Okey. Okey. Macam tadi letak-letak nombor kan? Okey, kali ni kita perlu memilih jawapan. Ya? Memilih jawapan yang hampir sama tapi cuba kamu lihat di skrin. Okey, yang membezakan jawapan itu adalah baris. Jadi, kamu tak boleh cepat-cepat menjawab. Kena perhatikan baris bagi kalimah jawapan yang disediakan. Okey. Ikhtarul ijabah as-sahihah bainal qausain fi ma ya'ti. Okey, anak-anak kena perhatikan betul-betul. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Qul yatawaffakum malaku alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Yang manakah satu jawapan yang tepat sekali? Silakan. Baik. Al-Mauti. Al-Mauti. Mari kita tengok jawapannya. Ya, tepat sekali Al-Mauti. Mumtaz. Nampak macam senang ya. Tapi kalau salah baris, tak dapat markah. Terus tak dapat markah. Tak ada. Markah kesian pun tak ada, Syafiqah. Tak ada markah kesian, adik. markah kesian pun tak ada. Betul. Kena betul kan? InsyaAllah. Okey, kita terus ke soalan kedua. Walau tara idzi nakisu ru'usihim 'inda rabbihim ila akhiril ayah. Okey. Aina al-ijabati as-sahihah? Tafadhalin. Al-mujrimuna. Al-mujrimuna. Confirm? Confirm Confirm tu. Confirm. Oh, yakin Yakin. Okey, al-mujrimuna. Alhamdulillah. Masya-Allah, Okey. alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Soalan ketiga. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'an minal jinnati wan nasi ajma'in. Aina al-ijabah? Jahannama. Jahannama. Mari kita lihat jawapan. Okey. Betul ke? Aha, Jahannama. Jahannama. Betul. Mumtaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Satu lagi. Mhm. Okey. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum. Aina al-ijabah? Ta'malun. Ta'malun. Okey. Okey, betul lah semua Syafiqah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat-berkat. Alhamdulillah. Okey, ini baru aras sederhana ya Nana. Okey, kita teruskan pada aras tinggi. Okey. Macam tadi senang sedikitlah ada pilihan ya. Betul. Tapi untuk aras tinggi tiada pilihan. Okey. Imla'il faraghat al-atiyah bi ijabah sahihah. Murid perlu isi tempat kosong. Okey. Bagi soalan pertama. Duna, apakah kalimah yang sesuai, yang tepat ya, yang tepat untuk diisikan pada ayat tersebut? Silakan. Silakan. Dunal azabil akbari. Dunal azabil akbari. Mari kita lihat jawapan. Al-azabi. Alhamdulillah, betul. Tepat sekali. Satu markah diperoleh.
Okey, seterusnya soalan yang kedua. Mimman Boleh? Mimman zukkira bi ayati. okey, mimman dzukkira bi ayati rabbih. Dzukkira. Ya, tepat sekali. Okey. Seterusnya. Walaqad ataina Musal kitaba fala takun fi Takun fi miryatin. miryatin. Okey, tepat sekali Syafiqah. Baik. Alhamdulillah, tahniah semua Okey. murid-murid yang dapat menjawab dengan sebaiknya. Ya. Untuk kertas 1, kertas 2, Ya. aras rendah, aras tinggi dan aras sederhana. Ya. Jadi Ustazah, untuk topik kita pada hari ini Ustazah, mungkin Ustazah boleh berikan sedikit rumusan ataupun tips untuk murid-murid semuanya. Okey, ini Ustazah kongsikan bersama anak-anak pelajar. Okey, untuk kertas 2, sebenarnya apabila anak-anak membuat murajaah atau ulangan hafazan, anak-anak perlu menggambarkan ayat tersebut. Kerana apa? Di dalam kertas 2 ini, jika anak-anak pelajar tersalah baris, anak-anak tidak akan mendapat 1 markah sekalipun. Itu dia punya, orang kata, ujian dan cabaran lah dalam kertas 2. Nampak sedikit saja soalannya. Namun begitu, silap baris, silap langkah lah maknanya tu Syafiqah. Tak dapatlah markah. Jadi, bila menghafal, pastikan ayat yang asyik berlaku kesalahan, tolong catatkan, ingat di mana baris satu perkataan yang kamu semua buat pengulangan hafazan. Baik, Okey. itu dia tips daripada Ustazah kita pada hari ini untuk semua murid-murid yang mengambil Hifzul Quran. InsyaAllah, semoga semuanya dipermudahkan urusan dan dapat menjawab sukses SPM 2022 insyaAllah. Jadi, Ustazah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua murid-murid. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.